Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Untuk video kali ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk 4 iaitu haba atau heat. Okey, dalam subtopik pertama iaitu 4.1 thermal equilibrium atau keseimbangan terma dan uncalibrated thermometer. Termometer yang belum lagi dikalibrasi. Sebagai permulaan, jom kita tengok satu eksperimen mudah ini. Berikut adalah dua cawan berisi air yang mempunyai suhu yang berlainan. Suhu air di dalam cawan pertama diukur menggunakan termometer. Selepas beberapa ketika, didapati suhu air di dalam cawan pertama adalah 32.8 darjah Celsius. Kemudian saya ukur pula suhu air di dalam cawan yang kedua. Dan selepas beberapa ketika, suhu air di dalam cawan kedua bernilai 35.2 darjah Celsius. Kemudian air dari kedua-dua cawan itu dicampurkan dan kedua-duanya berada di dalam thermal contact. Semasa di dalam thermal contact, haba akan dipindahkan daripada cecair yang lebih panas kepada cecair yang lebih sejuk dan juga daripada cecair sejuk ke cecair yang lebih panas. Pemindahan haba dari objek panas ke objek sejuk adalah lebih besar daripada pemindahan haba dari objek sejuk ke objek panas. Dan selepas beberapa ketika, pemindahan haba daripada objek panas ke objek sejuk dan daripada objek sejuk ke objek panas menjadi sama banyak. Dan ini akhirnya menyebabkan kedua-dua cecair tersebut mempunyai suhu akhir yang sama, iaitu 33.9 darjah Celsius. Jadi hari ini anda akan belajar berkenaan dengan thermal equilibrium atau dalam bahasa Melayu dipanggil keseimbangan terma. Kita tengok gambar rajah ni. Okey, objek pertama adalah cold metal spoon. This cold metal spoon is put into a cup of hot coffee. So kita ada dua objek iaitu metal spoon dan juga hot coffee. Spoon tu sejuk dan coffee itu hot. So both of them are in thermal contact, bermaksud sedang bersentuhan, dan dalam masa persentuhan tersebut berlakunya pemindahan haba. So thermal contact bermaksud dalam satu keadaan di mana tenaga haba sedang atau boleh dipindahkan. Persoalannya adalah how can the metal spoon cools down the hot coffee and what is the final condition of the spoon and coffee? Pada akhirnya apa yang berlaku atau apakah suhu kedua-dua objek tersebut. So when two objects in thermal contact, the temperature of a hot body will drop. Apa saja objek yang sedang panas, suhunya akan menurun. While the temperature of the cold object, objek yang lebih sejuk, suhunya will rise, akan meningkat until the temperature, sehingga mana suhu kedua-dua objek tersebut, temperature of both object become the same, seperti mana yang saya terangkan tadi. So the idea is, after some time, the temperature of the spoon will be equal to the temperature of the coffee. And this is because the net heat transfer between the two objects becomes zero. Jumlah haba, jika kita tengok dalam gambar rajah ni, biar saya lukis sekejap. So let's say kita ada dua objek. Okey, dua objek. Saya lukiskan bongkah supaya mudah nampak. So objek pertama adalah spoon, objek kedua adalah kopi. Semasa kedua-dua objek ini bersentuhan atau in thermal contact, berlakunya pemindahan haba. Dan jumlah pemindahan haba di antara kedua-dua objek tersebut adalah tidak sama banyak.
Tetapi selepas thermal equilibrium tercapai, maka jumlah haba yang dipindahkan akan menjadi sama banyak. Contohnya 20 joule daripada kopi ke spoon dan 20 joule daripada spoon ke kopi. So jika kita mengira the net atau total, maka kita ambil 20 joule tolak dengan 20 joule. Maka kita akan dapat 0 joule. So inilah yang dimaksudkan dengan net heat transfer between the two object become 0. Jadi jika ada dua objek di dalam thermal contact yang akhirnya mempunyai suhu akhir yang sama dan no net heat flow between them, maka kita boleh anggap kedua-dua objek ini berada di dalam thermal equilibrium atau keseimbangan terma. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Jika kita ada objek yang panas, P, in thermal contact dengan objek yang lebih sejuk iaitu Q. Okey, P berada di sebelah kiri objek yang panas. So kita tulis kat sini hot object. Kemudian objek Q adalah objek yang lebih sejuk. So both object are in thermal contact, bermaksud bersentuhan dan berlakunya pemindahan haba. Dan pemindahan haba daripada P ke Q adalah jauh lebih tinggi daripada pemindahan haba daripada Q ke P. Okey, pemindahan habanya tidak berlaku dengan sama banyak. Sebaliknya, haba yang dipindahkan dari objek panas ke objek sejuk adalah lebih besar daripada pemindahan haba dari objek sejuk ke objek yang panas. Jadi semasa kedua-dua objek bersentuhan, pemindahan haba akan berlaku dan pemindahan haba berlaku lebih banyak daripada objek panas ke objek sejuk berbanding daripada objek sejuk ke objek panas. Kita boleh lihat objek yang lebih sejuk, temperaturenya akan meningkat dan objek yang panas, temperaturenya akan berkurang. Baik, selepas beberapa ketika, kita dapati bahawa P dan Q akhirnya mempunyai suhu yang sama. The temperature of P and temperature of Q now become the same. Kita tengok kiri dan kanan, suhunya adalah sama. Dan kita juga mendapati jumlah haba yang dipindahkan daripada P ke Q dan daripada Q ke P menjadi sama banyak. Kemudian kita boleh simpulkan the net heat transfer between P and Q now becomes 0. Pemindahan haba, jika kita anggap daripada P ke Q adalah 20 joule dan daripada Q ke P adalah juga 20 joule yang bermaksud sama, maka kita akan dapat 0 joule sebagai net heat transfer dalam kes ini. Jadi kedua-dua syarat yang saya letakkan di sini adalah dua syarat untuk thermal equilibrium terjadi atau achieve. Jika kedua-dua poin ini berlaku, maka sesuatu objek itu dikatakan berada di dalam thermal equilibrium. Kita boleh lihat thermal equilibrium atau keseimbangan terma di dalam kehidupan seharian kita.
Dan kita akan mendapati jika kedua-dua objek berada di dalam thermal contact, akhirnya kedua-dua objek tersebut akan mempunyai suhu yang sama. Contoh yang pertama, hot air. So hot air ni adalah objek yang pertama. In oven is in thermal contact with the cake batter. Okay, so objek kedua adalah the cake batter. Heat from the hot air flow to the cake batter. This causes the cake batter to be heated until it is baked. So dua objek ini akhirnya berada di dalam keseimbangan terma dan menyebabkan cake butter itu menjadi masak. Contoh kedua adalah apabila anda menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Jadi makanan sebagai objek pertama dan haba di dalam peti sejuk itu ataupun air in the refrigerator adalah objek kedua. After some time, thermal equilibrium achieved and both objects will have the same temperature and the food stays fresh for a longer period. So, makanan akhirnya mempunyai suhu yang sama dengan udara di dalam peti sejuk dan makanan tersebut akan tahan lebih lama. Contoh ketiga adalah penggunaan clinical thermometer untuk mengambil suhu badan pesakit. So, clinical thermometer adalah objek pertama kita dan akan diletakkan di bawah lidah. Selepas beberapa ketika, haba dari badan pesakit akan dipindahkan ke termometer dan haba dari termometer juga dipindahkan kepada lidah pesakit tersebut. Dan akhirnya, kedua-dua clinical thermometer dan lidah mempunyai suhu yang sama. Contoh terakhir adalah menggunakan ais untuk menyejukkan minuman. So, minuman adalah objek pertama dan ice cube adalah objek yang kedua. Selepas beberapa ketika, suhu cecair atau suhu air adalah sama dengan suhu ais dan menyebabkan air tersebut menjadi sejuk. Okey, sekarang kita belajar berkenaan dengan calibrate. So, we are going to calibrate a thermometer using two fixed points. Kita tengok situasi dalam gambar rajah ni dulu. So, the thermometer does not have a clear scale. We need another thermometer. Itu kata pelajar lelaki ni. Kemudian reply daripada pelajar perempuan ini. This thermometer can still be used. We just need to calibrate the thermometer. So, apa itu calibrate atau kalibrasi? Okey, uncalibrated thermometer bermaksud suatu thermometer yang tidak ada scale. Dan dengan tidak adanya scale ini, kita boleh kalibrasikan menggunakan two fixed temperature point. So, apa itu two fixed temperature point? Poin pertama adalah 0 darjah Celsius, iaitu merujuk kepada melting point. Dan poin kedua adalah 100 darjah Celsius yang merujuk kepada boiling point. So, calibration is a process of making a scale untuk membuat skala of a reading on the thermometer pada sesuatu thermometer. 0 darjah Celsius adalah suatu titik yang dipanggil lower limit atau satu tanda yang dipanggil lower limit dan 100 darjah Celsius adalah kita panggil sebagai upper limit. Untuk menetapkan skala pada sesuatu termometer, kita pada pertamanya perlu meletakkan termometer tersebut di dalam ais yang bercampur dengan distilled water. Maka kita tandakan suhu ataupun panjang turus merkuri di dalam termometer tersebut sebagai 0 darjah Celsius. Kemudian kita rendamkan pula termometer yang sama di dalam air yang sedang mendidih dan panjang turus merkuri ditanda dan direkodkan sebagai upper limit iaitu 100 darjah Celsius.
Kan semua maklumat di dalam formula, maka kita akan dapat jawapan akhir di dalam unit degree Celsius atau darjah Celsius. Okey, kita tengok contoh formative practice 4.1. Aisyah uses an uncalibrated laboratory thermometer. So Aisyah menggunakan suatu termometer yang tidak ada skala. Determine the temperature of a liquid theta. She finds that the length of the liquid column is in figure 4.6. So kita tengok dekat sini, lower limitnya kosong, upper limitnya 100. Kemudian kita ambil maklumat daripada gambar rajah. 4 cm adalah panjang L theta kerana daripada kosong ke theta. So L theta kita 4 cm. Kemudian maklumat kedua 12 cm iaitu maklumat L100 iaitu panjang turus merkuri dari suhu kosong ke suhu 100. Untuk mencari suhu theta kita akan gunakan formula iaitu theta sama dengan L theta bahagi L100 darab 100 darjah Celsius. Kemudian kita gantikan maklumat L theta adalah 4 cm. Kemudian bahagi dengan L100 iaitu 12 cm. Kemudian darab dengan 100 darjah Celsius.